Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Lakekul Maju Jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Hadirin dan hadirat warga Dewan yang dimuliakan, Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izinnya jua pertandingan bahas guru Piala Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia peringkat kebangsaan sepanjang Hari Guru ke-52 bagi tahun 2023 peringkat saringan dapat dilaksanakan pada hari ini. Kapal dagang dari seberang, syarat muatan kayu meranti. Dari jauh tuan-tuan datang, kami di Melaka sedia menanti. Warga Dewan yang budiman, untuk makluman para pembahas dan sidang Dewan, sesi perbahasan akan dihentikan seketika sekiranya rakaman mengalami masalah teknikal. Harap maklum. Seterusnya, kita akan sama-sama saksikan tayangan video bentara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Peraturan perbahasan. Ahli-ahli yang berhormat, izinkan saya mengingatkan ahli-ahli yang berhormat akan peraturan dan tata cara semasa bersidang. Pertama, isu sensitif yang berkaitan dengan agama, perkauman dan menyentuh pribadi seseorang adalah dilarang. Pembahas juga dilarang menampilkan tingkah laku yang menyentuh sensitiviti orang lain dan bahasa kasar yang bertentangan dengan etika seseorang pembahas berhemah. Penggunaan ayat-ayat Al-Quran dan hadis untuk mengukuhkan hujah adalah dilarang sama sekali. Unsur provokasi dan prejudis yang menyentuh pelbagai pihak dalam pertandingan atau di luar pertandingan juga dilarang sama sekali. Penggunaan perkataan yang membawa konotasi negatif dan menghina seseorang daripada aspek fizikal, warna kulit, rupa paras, keturunan, agama dan jantina juga dilarang. Sebarang rakaman sama ada dalam bentuk video atau digital yang lain adalah tidak dibenarkan sama sekali. Kedua, semua pembahas akan diberikan masa selama 8 minit untuk menyampaikan hujah masing-masing. Ketiga, selepas 3 orang pembahas setiap pasukan berhujah, pembahas keempat pasukan kerajaan akan memilih juri untuk mendapatkan soalan spontan bagi memulakan sesi bahas terbuka. Tempoh masa persediaan yang diperuntukkan adalah selama 1 minit dan 4 minit untuk menjawab soalan yang diajukan. Juri yang telah dipilih oleh pembahas keempat pasukan kerajaan tidak boleh dipilih lagi oleh pembahas keempat pasukan pembangkang. Juri akan mengulang soalan sebanyak 2 kali sahaja. Keempat, izin laluan hanya dibenarkan selepas minit pertama. Loceng akan dibunyikan sekali pada akhir minit pertama. Loceng akan dibunyikan sekali lagi pada akhir minit ke-7 dan loceng akan dibunyikan sebanyak 2 kali apabila tamat minit ke-8. Semasa pembahas sedang berucap, ahli pasukan lawan boleh memohon izin laluan sambil mengangkat tangan. Izin laluan adalah dalam bentuk persoalan, kenyataan, fakta, penjelasan atau pembetulan. 15 saat sahaja diperuntukkan bagi setiap izin laluan. Sekiranya pembahas yang sedang menyampaikan hujah ingin memberikan laluan, pembahas boleh terus memberikan laluan dengan memberi respon sama ada memberi atau tidak memberi izin laluan kepada pihak lawan. Izin laluan haruslah padat dan bernas. Tiada izin laluan semasa sesi penggulungan. Pembahas keempat hanya boleh menerima 1 sahaja izin laluan semasa sesi bahas terbuka dan boleh membuat izin laluan sepanjang sesi perbahasan. Kelima, pembahas keempat daripada pasukan pembangkang akan memulakan sesi penggulungan dalam tempoh 4 minit dan kemudian diikuti dengan pembahas keempat pasukan kerajaan. Dan keenam, pembahas boleh berbahas mengikut kesesuaian dan keselesaan masing-masing. Tuan-tuan dan puan-puan warga Dewan yang dimuliakan, maka dengan ini saya menyerahkan majlis ini kepada Yang Dipertua untuk memulakan persidangan Dewan. Terima kasih juruacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hadirin dan ahli-ahli Dewan yang dihormati, selamat datang ke pusingan saringan kedua Sidang 4 Pertandingan Bahas Guru Piala Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia tahun 2023. Hadirin dan ahli-ahli Dewan yang dihormati, sebelum Dewan Yang Mulia ini membuka gelanggang perbahasan, elok kiranya saya memperkenalkan ahli-ahli Dewan. Saya, Nurhalina binti Abdul Rahman, memegang amanah sebagai Yang di-Pertua Dewan, akan mengendalikan persidangan kali ini. Turut bersama kita adalah Puan Nur Rasiah binti Ahmad selaku penjaga masa. Kini saya akan memperkenalkan pula ahli-ahli yang berhormat yang akan mengambil bahagian dalam sesi perbahasan kali ini. Saya mulakan dengan pasukan pihak kerajaan yang mewakili negeri Johor. Yang amat berhormat, Hafizuddin bin Husin merangkap Perdana Menteri. Yang berhormat Mat Arvani bin Mat Jani sebagai Menteri Kedua. Yang berhormat Sharon anak lelaki Loganathan sebagai Menteri Ketiga. Yang berhormat Muhammad Faisal bin Muhammad Saleh selaku Menteri Keempat. Dan yang berhormat Elizabeth anak perempuan Rajendaram selaku Pembahas Simpanan. Seterusnya, pasukan pihak pembangkang mewakili negeri Selangor. Diperkenalkan yang berhormat Ketua Pembangkang Nurliana binti Izani. Yang berhormat Pembangkang Kedua Siti Habibah binti Judin. Yang berhormat Pembangkang Ketiga Zati Nurdarina binti Roslan. Yang berhormat Pembangkang Keempat Darman Prasad anak lelaki Karuna Karan. Dan yang berhormat Saran Raj anak lelaki Somasa Karan selaku Pembahas Simpanan. Warga Dewan yang dihormati, pertandingan perbahasan pada sesi kali ini akan dihakimi oleh Ketua Juri Dr. Fauzi bin Hassan, Juri kedua Encik Muhammad Syafiq bin Muhammad Taib, Juri ketiga Puan Sapinah binti Zakaria, Juri keempat Encik Muhammad Noor bin Muhammad, dan juri kelima Puan Ros Anita Kartini binti Muhammad. Hadirin dan ahli-ahli Dewan yang dihormati, usul yang akan dibahaskan pada sesi kali ini ialah dana pendidikan murid miskin, solusi menangani keciciran pendidikan. Oleh itu, bagi memulakan perbahasan pada kali ini, Dewan dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Hafizuddin bin Husin untuk mengemukakan usul dan hujah perwakilan kerajaan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, perwakilan kerajaan pembangkang seterusnya, datuk-datuk, datin-datin yang saya hormati. Tuan Yang di-Pertua Dewan, selaku Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya ingin mencadangkan usul perdebatan agar dapat kita nilai sama ada ianya perlu diangkat dalam Dewan Perdebatan hari ini ataupun tidak seusai persidangan selesai. Tuan Yang di-Pertua Dewan, usul pada hari ini berbunyi, dana pendidikan murid miskin, solusi menangani keciciran pendidikan. Maka Tuan Yang di-Pertua Dewan selaku Perdana Menteri, 3 gerak kerja utama akan saya laksanakan. Yang pertama, saya akan melakukan definisi konseptual. Yang kedua, menyatakan pendirian di perwakilan kerajaan yang perlu panel pembangkang pada hari ini bersemuka. Dan yang ketiga, akan menyampaikan hujah perdana. Tuan Yang di-Pertua Dewan, saya harap panel pembangkang dan sidang Dewan tidak tercicir untuk mendengar setiap perkataan yang saya lontarkan berdasarkan konseptual. Tuan Yang di-Pertua Dewan, pada hari ini dana pendidikan murid miskin
merujuk kepada Jurnal Penyelidikan Guru Kementerian Pendidikan Malaysia, dana pendidikan murid miskin merujuk kepada sumber kewangan atau bukan kewangan untuk membantu murid miskin. Siapa yang boleh menyediakan sumber kewangan ini dan bukan kewangan ini ialah Tuan Yang di-Pertua Dewan, ialah pemegang-pemegang taruh seperti kerajaan pusat, kerajaan negeri, NGO, badan korporat Tuan Yang di-Pertua Dewan. Dan dana ini Tuan Yang di-Pertua Dewan menarik kerana ianya berhasil untuk membantu murid-murid miskin ini Tuan Yang di-Pertua Dewan. Beralih kepada frasa keciciran pendidikan. Sebelum itu, tentang dana pendidikan murid miskin ini Tuan Yang di-Pertua Dewan, ianya menarik dan dapat membantu masalah murid miskin sehinggakan belanjawan yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Datuk Fadil Siddiq menambah daripada 500,000 kepada 1 juta ringgit Malaysia untuk dana pendidikan murid miskin. Tuan Yang di-Pertua Dewan, dana ini sangat berkesan untuk membantu murid miskin. Yang kedua, keciciran pendidikan. Tuan Yang di-Pertua Dewan merujuk kepada peraturan-peraturan pendidikan di bawah Akta Pendidikan 1996 menyatakan bahawa keciciran pendidikan merujuk kepada murid yang tidak dapat mengikuti pendidikan di sekolah walaupun didaftarkan untuk menduduki dan menjalani pendidikan di sekolah. Tuan Yang di-Pertua Dewan, apa masalah mereka tidak datang ke sekolah? Maka saya tunjukkan autoriti. Jangan kata pada hari ini tiada rasional kenapa kami letakkan ianya begitu. Ingin merujuk kepada Muhammad Zuhair bin Azmi dalam kajiannya Multidimensi Solusi Kehadiran Murid disokong oleh buku World Research Education daripada University of Mauritius yang menyatakan bahawa kenapa masalah murid-murid ini tidak datang ke sekolah? Kerana berlakunya masalah kemiskinan multidimensi. Tuan Yang di-Pertua Dewan, masalah multidimensi ini adalah disebabkan keluarga yang berpendapatan rendah, iaitu golongan B40, yang kekurangan malnutrisi, masalah ruang belajar yang melarik di sekolah dan juga peranti untuk mereka belajar. Tuan Yang di-Pertua Dewan, duduk dulu. Tuan Yang di-Pertua Dewan, frasa pada hari ini ialah solusi menangani. Ianya merupakan kata pinjaman daripada frasa bahasa Inggeris solution. Okey, Tuan Yang di-Pertua Dewan, maka kami konsepkan solusi menangani ini ialah langkah untuk menyelesaikan masalah kehadiran murid. Tuan Yang di-Pertua Dewan, Tuan Yang di-Pertua Dewan, suka saya menekankan bahawa keciciran, suka saya merujuk kepada berlakunya solusi menangani ini untuk menangani masalah kehadiran. Kerana apa Tuan Yang di-Pertua Dewan? Itu adalah masalah yang paling besar yang berlaku kepada murid-murid miskin ini Tuan Yang di-Pertua Dewan. Analoginya cukup mudah. Pada hari ini saya tanya kepada yang kedua, kenapa kamu tak datang sekolah? Saya ada masalah jerawat dan tak ada kasut sekolah, Yang Berhormat. Jadi kita bantu memberikan kasut sekolah kepada beliau. Masalah jerawat itu tidak boleh kita bantu. Kerana apa? Pemegang-pemegang taruh ini mempunyai kapasiti untuk membantu menyelesaikan masalah dalam dunia pendidikan dan tidak melibatkan faktor-faktor luaran seperti keluarga dan juga bencana. Tuan Yang di-Pertua Dewan, maka secara rumusannya pendirian di perwakilan pembangkang struktur hujah, kami akan tunjukkan kapasiti yang ada oleh pemegang taruh dalam menyediakan dana bagi menyelesaikan masalah keciciran murid atas rasional melihat kepada kapasiti dana pendidikan murid miskin yang menjadi solusi menangani keciciran pendidikan. Beban bukti kepada pihak pembangkang tunjukkan sahaja bahawa dana pendidikan murid miskin bukan solusi kepada menangani keciciran pendidikan. Tuan Yang di-Pertua Dewan, silakan. Pertama, adakah hanya murid miskin yang mengalami isu keciciran pendidikan? Kedua, adakah dana pendidikan murid miskin ini mampu merapatkan atau mengatasi masalah kesenjangan pendidikan? Yang Berhormat, usul pada hari ini dana pendidikan murid miskin. Maka macam mana untuk mengatasi masalah-masalah akan kita timbulkan tentang isu-isu murid miskin. Apa yang berlaku kepada murid miskin ini? Mereka ada masalah kehadiran untuk datang ke sekolah. Apa masalah mereka? Kemiskinan multidimensi. Jelas. Yang pertama nanti tolong jangan mempertikaikan perkara ini lagi. Berderau darah saya, Yang Berhormat. Tuan Yang di-Pertua Dewan.
Maka Tuan Yang di-Pertua Dewan, bidang tugas di perwakilan kerajaan. Selaku yang pertama, saya akan menyampaikan hujah perdana dari aspek malnutrisi di perkasa, kehadiran murid berjaya. Bangkit yang kedua akan berhujah dari aspek ruang belajar kondusif, peranti pembelajaran interaktif, kehadiran murid proaktif. Tuan Yang di-Pertua Dewan. Tuan Yang di-Pertua Dewan, sebelum masuk ke hujah perdana, silakan satu yang bertudung merah. Masalah keciciran juga berlaku kepada murid yang tidak miskin. Respon? Tuan Yang di-Pertua Dewan, kalau gitu pada hari ini kita jangan cakaplah dana pendidikan murid. Tidak ada dana pendidikan murid miskin. Kenapa kami tetapkan keciciran pendidikan ataupun kehadiran ini berlaku kepada masalah murid miskin? Kerana mereka ada kemiskinan multidimensi yang membolehkan itu adalah kesalahan, itu adalah masalah major mereka tidak datang ke sekolah. Murid-murid yang lain Tuan Yang di-Pertua Dewan, kita tak nak sentuh dalam Dewan Perdebatan hari ini. Hujah perdana yang pertama melihat kepada malnutrisi di perkasa, kehadiran murid berjaya. Tuan Yang di-Pertua Dewan, menurut kajian oleh Fakulti Pendidikan di UKM, Dr. Anwar, pengarah penganalisis pendidikan Malaysia, menyatakan masalah kehadiran murid ini adalah disebabkan murid miskin tidak datang kerana mereka lapar dan tiada makanan serta kesihatan untuk datang ke sekolah. Kita sebagai guru pun kalau tidak sihat, kita ada masalah untuk hadir ke sekolah. Tetapi murid miskin ini Tuan Yang di-Pertua Dewan, tak ada makanan, kesihatan terganggu. Jadi apa yang kita perlu lakukan? Kita berikan mereka bantuan dengan dana pendidikan murid miskin ini Tuan Yang di-Pertua Dewan. Lihat fatak kes yang pertama, Surat Perkeliling Kewangan BT 19 rancangan makanan tambahan RMT sekolah diberikan kepada pendapatan isi rumah adalah di bawah pendapatan garis kemiskinan nasional semasa kategori miskin tegar. Tuan Yang di-Pertua Dewan, berlaku tambahan daripada 625 juta kepada 770 juta ringgit tahun ini untuk dimanfaatkan oleh 700,000 murid miskin Tuan Yang di-Pertua Dewan. Setiap tahun kehadiran murid miskin datang ke sekolah meningkat kerana mereka suka diberikan makanan percuma. Tuan Yang di-Pertua Dewan, pada hari ini kita tidak mahu melihat masalah murid-murid yang tidak hadir ke sekolah bukan dalam golongan B40 Tuan Yang di-Pertua Dewan, kerana kami telah meletakkan rasional berdasarkan kajian daripada Malaysia dan luar negara. Tuan Yang di-Pertua Dewan, mohon untuk mencadang. Yang amat berhormat Perdana Menteri, seterusnya Dewan dengan segala hormatnya mempersilakan Ketua Pembangkang yang berhormat Nurliana binti Izani untuk menyampaikan hujah-hujah balas. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi kemaslahatan pendidikan negara, maka saya hadir selaku Ketua Pembangkang untuk membahaskan usul. Sebelum itu, terima kasih Tuan Yang di-Pertua Perwakilan Kerajaan Pakatan Pembangkang seterusnya, hadirin warga persidangan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perbahasan. Saya titipkan buat anda kesemuanya. Baiklah Tuan Yang di-Pertua, selaku Ketua Pembangkang pada hari ini, saya mohon izin Tuan Yang di-Pertua untuk membangkang usul, yakni dana pendidikan murid miskin, solusi menangani keciciran pendidikan. Baik Tuan Yang di-Pertua, terus kepada gerak kerja pertama selaku yang berhormat Ketua Pembangkang, iaitu melakukan sesi muhasabah terhadap konseptual yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi. Tuan Yang di-Pertua, bagi frasa yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kami terima definisi konseptual pihak kerajaan Tuan Yang di-Pertua. Namun ada sedikit pindaan yang ingin kami katakan bagi frasa keciciran pendidikan yang mereka skopkan hanya untuk murid miskin sahaja. Namun Tuan Yang di-Pertua, bagaimana pula dengan nasib keciciran pendidikan murid-murid yang lain? Adakah kita hanya ingin lihat dalam skop murid miskin semata-mata? Jadi Tuan Yang di-Pertua, warga Dewan sekalian, kerajaan hari ini sebenarnya meletakkan rasional mereka bahawa kapasiti dana itu adalah menjadi solusi keciciran pendidikan. Namun keciciran pendidikan mereka terus letakkan skop hanya kepada murid miskin. Baik Tuan Yang di-Pertua, pertikaiannya begini Yang Berhormat. Bagaimana dana pendidikan murid miskin ini sebenarnya menjadi solusi kepada masalah keciciran murid? 4 persoalan dan pertikaian ingin kami kemukakan. Di mana pertama, apakah punca keciciran pendidikan ini berlaku? Dan yang kedua, bagaimana dana pendidikan murid miskin ini benar-benar menjadi solusi kepada masalah keciciran
murid yang berhormat. Dan Izin yang laluan. ketiga, apa impak daripada dana pendidikan murid miskin ini yang benar-benar menyelesaikan masalah keciciran murid. Dan yang keempat, adakah berlaku penurunan kadar keciciran selepas dana pendidikan murid miskin ini diperkenalkan walaupun sejak daripada dulu lagi. Jadi tuan yang di-Pertua, warga Dewan sekalian, selesai bidasan konseptual perwakilan kerajaan. Baik tuan yang di-Pertua, warga Dewan sekalian, sebelum itu silakan satu. Adakah Yang Berhormat mencadangkan dana pendidikan murid miskin ini diberikan kepada semua murid? Yang berhormat, dana pendidikan murid miskin ini kita hanya beri kepada murid miskin. Namun adakah ianya benar-benar menyelesaikan masalah yang besar, iaitu keciciran pendidikan, yang berhormat? Baik, justru itu tuan yang di-Pertua, bagi memperlihat keadaan ini dengan lebih jelas kepada warga Dewan sekalian, usul hari ini wajar ditolak kerana atas premis kami, dasar pendidikan murid miskin bukan solusi menangani keciciran pendidikan atas rasional ketidakupayaan dana pendidikan murid miskin dalam menangani keciciran pendidikan. Maka dua hujah akan kami ceritakan. Saya akan ceritakan bagaimana infrastruktur kukuh pendidikan ampuh. Yang kedua nanti akan menceritakan sikap penentu pendidikan maju. Yang ketiga dan keempat akan meneruskan perjuangan kami di perwakilan pembangkang. Baik tuan yang di-Pertua, warga Dewan sekalian, terus kepada hujah pertama kami di perwakilan pembangkang. Silakan duduk dulu yang berhormat. Baiklah tuan yang di-Pertua, dalam hujah pertama ini, sebelum kita pergi kepada hujah, kita sentuh dulu apa pembawaan hujah yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kata beliau, malnutrisi diperkasa, murid berjaya. Yang berhormat, kami tidak menafikan dasar pendidikan murid miskin ini telah menyelesaikan masalah malnutrisi murid. Namun, adakah apabila murid lapar, diberi dana, mereka dapat menyelesaikan masalah keciciran pendidikan? Tidak pernah mereka jelaskan dalam Dewan Perdebatan tuan yang di-Pertua. Namun tuan yang di-Pertua, kerajaan hari ini perlu faham, untuk elak berlakunya keciciran murid, kita tak boleh hanya bergantung kepada dasar dana pendidikan murid miskin. Maka untuk menjawab beban bukti yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi, saya tampil kepada hujah pertama kami, iaitu infrastruktur kukuh pendidikan ampuh. Baik tuan yang di-Pertua, warga Dewan sekalian, kita tidak menafikan masalah keciciran pendidikan ini berlaku disebabkan masalah sosioekonomi yang menjadi satu cabaran. Namun tuan yang di-Pertua, menurut Yang Berhormat Fadlina Siddiq, Menteri Pendidikan Malaysia, menjelaskan masalah keciciran pendidikan anak-anak miskin ini dan luar bandar ini adalah disebabkan taraf hidup yang berada di pedalaman, kedua disebabkan kekurangan infrastruktur, dan ketiga disebabkan kemudahan logistik yang sempurna. Disebabkan punca permasalahan utama keciciran pendidikan adalah disebabkan infrastruktur yang serba kekurangan. Punca ini menjadi masalah kepada keciciran murid dan berlaku kesenjangan pendidikan. Disebabkan masalah ini berlaku, murid tak dapat hak pembelajaran yang sama rata yang berhormat apabila mereka mengalami dan hidup tidak stabil dan juga serba kekurangan. Nasib murid-murid ini berada di sekolah 1296 sekolah daif di Sabah dan ada 414 sekolah yang berskala 6 dan juga berskala 7. Ini keadaan yang tidak selamat dan murid-murid ini terancam yang berhormat. Saya berikan satu kisah yang begitu sedih. Rentetan berlakunya sebuah kisah apabila murid yang berada di jambatan yang berada di Perak, apabila mereka ingin pergi ke sekolah, mereka perlu melalui sebuah jambatan. Namun jambatan itu runtuh disebabkan berlakunya murid-murid ini tidak dapat pergi ke sekolah. Disebabkan kekangan ini berlaku, adakah ini dapat menampung dengan menggunakan dana pendidikan murid miskin yang berhormat? Murid itu tidak dapat pergi ke sekolah dan akhirnya keciciran pendidikan berlaku. Maka inilah yang kami katakan, bukanlah dana pendidikan murid miskin sebagai solusi, namun ada perkara-perkara lain. Sehingga itu akhirnya ibu bapa tidak berani untuk menghantar anaknya ke sekolah dan anak-anak itu tergendala peluang
peluangnya yang berhormat sekalian. Baik Tuan dan Di-Pertua, disebabkan perkara ini, berlakunya murid-murid ini keciciran, tidak dapat. Jadi apa sebenarnya usaha kerajaan? Usaha kerajaan telah pun berlaku menggunakan usaha sama usaha sama bersama kementerian-kementerian lain seperti Kementerian Luar Bandar yang mengerah unit-unit lain untuk bekerjasama menyelesaikan masalah infrastruktur ini. Apabila perkara-perkara ini dapat diselesaikan, masalah keciciran murid dapat diselesaikan dengan apa? Dengan usaha sama, kerjasama daripada kementerian-kementerian yang lain, bukan hanya dengan dana pendidikan murid miskin. Jadi disebabkan itu Tuan Yang Di-Pertua warga Dewan sekalian, ini menunjukkan masalah keciciran pendidikan masih berlaku. Sekiranya tidak masih berlaku walaupun dana pendidikan murid miskin diperkenalkan sejak dulu sehingga kini, namun keciciran pendidikan berlaku juga meningkat dan saban hari. Disebabkan itu Tuan Yang Di-Pertua warga Dewan sekalian, kami di perwakilan pembangkang katakan dana pendidikan murid miskin bukanlah satu solusi untuk menyelesaikan punca masalah sebenar dalam keciciran pendidikan. Oleh itu warga Dewan sekalian, saya merayu kepada anda untuk bersama kami di perwakilan pembangkang, mohon untuk terus membangkang. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Ahli-ahli Dewan yang dihormati, arena perbahasan diteruskan dengan menjemput Menteri Kedua Yang Berhormat Mat Arvani bin Mat Jani untuk menyampaikan hujah-hujah beliau. Dipersilakan Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua, rakan-rakan panel kerajaan, adik-adik pembangkang warga persidangan sekalian. Tuan Yang Di-Pertua, untuk meneruskan penghujahan di meja kerajaan, maka saya tetap berdiri teguh di belakang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Usul dana pendidikan murid miskin, solusi menangani keciciran pendidikan. Kami berpegang teguh dengan pendirian. Yang pertama, ini adalah usul cadangan. Yang kedua, dana ini datangnya daripada 4 pemegang taruh seperti yang telah diterangkan oleh Perdana Menteri, daripada kerajaan pusat, negeri, NGO dan badan korporat yang lain. Dan dana ini berbentuk keuangan dan bukan keuangan. Dan kita melihat pergerakan solusi itu, apabila dana ini disalurkan, maka kita mampu untuk menyelesaikan masalah utama dalam keciciran pendidikan, iaitu ketidakhadiran pelajar ke sekolah yang terdiri daripada pelajar-pelajar B40. Kenapa B40? Kerana usul kita dana untuk membantu dana pendidikan murid miskin. Namun bangkitnya adik ketua pembangkang kita pada hari ini mempertikaikan dana untuk pembangunan murid miskin tapi menyelesaikan masalah semua pelajar tak hadir ke sekolah. Ini masalah yang berat kerana tidak faham tuntutan usul. Kalau benarlah pembangkang menuntut kami untuk membetulkan semua masalah tentang keciciran, maka beratlah sebenarnya peranan kita untuk mengatasi masalah ini. Kerana itulah, untuk kita memahami usul kita pada hari ini ialah dana pendidikan murid miskin. Kerana itulah kita meletakkan kepada masalah yang dihadapi oleh pelajar golongan B40. Duduk dulu adik-adik pembangkang. Tuan Yang Di-Pertua terus respon kepada pembawaan yang telah diberikan oleh ketua pembangkang. Mungkin baru dilantik, jadi tidak faham memahami usul. Biar pembahas tua terangkan kepada adik-adik yang muda ini. Tuan Yang Di-Pertua, pertama, konsep ketua pembangkang, mereka ingin membuktikan, mempersoalkan tentang murid-murid yang bukan daripada golongan B40. Kalau begitu, kita ubah usul kita pada hari ini. Dana pendidikan murid, solusi menangani keciciran pendidikan. Kerana itulah, usul ini perlu dibaca dengan lengkap. Dana pendidikan murid miskin. Kerana itulah kita fokuskan kepada pelajar-pelajar B40. Kedua, Tuan Yang Di-Pertua, mereka ingin meminda usul. Saya selaku Timbalan Perdana Menteri tidak menerima pindaan itu. Kononnya meminda dengan 4 konotasi. Pertama, apa punca masalah pendidikan itu? Kedua, bagaimana dana menjadi solusi? Impak dari dana, adakah berlaku penurunan? Baik adik,
abang jawabkan. Yang pertama, mereka tanyakan apakah sebenarnya punca keciciran. Punca keciciran ialah masalah yang dihadapi oleh golongan pelajar B40. Selesai. Kedua, jawab soalan mereka, adakah menjadi solusi kepada masalah? Ya. Masalah apa? Masalah malnutrisi, masalah keadaan pembelajaran yang kondusif dan juga masalah peranti. Kami akan tunjukkan dalam pengujahan dana ini menyelesaikan masalah. Ketiga yang berhormat, apakah impaknya? Kita selesaikan masalah, impaknya pelajar datanglah ke sekolah. Dan adakah yang keempat berlaku penurunan? Ya, saya akan tunjukkan dalam pengujahan nanti bagaimana berlakunya penurunan masalah keciciran itu. Itulah segala keempat masalah kami berjaya. Pihak kerajaan jawab. Tambah satu. Buktikan hanya murid miskin sahaja yang menjadi asbab kepada kes keciciran murid di Malaysia. Tidak bolehlah begitu yang berhormat. Kita ini bukanlah penentu kepada keadaan yang kita tak boleh kawal. Kita adalah entiti dalam sektor pendidikan. Maka untuk melihat masalah keciciran ini, majoritinya dihadapi oleh pelajar B40. Kalau kita ingin tentukan segalanya, kita menjadi nujum Pak Belalang. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, kita teruskan dengan pengujahan Ketua Pembangkang sebentar tadi. Bercerita tentang infrastruktur kukuh, pendidikan ampuh. Tuan Yang di-Pertua, nampaknya hujah pihak pembangkang ini menyokong kami kerana kami tunjukkan dalam sesi pengujahan. Pertama, bagaimana perancangan, pelaksanaannya, memberi dana. Penyelesaiannya ialah pelajar datang ke sekolah. Kalau mereka bercerita tentang infrastruktur penting, betul lah. Maka mereka bersetuju bahawa infrastruktur pendidikan yang kondusif itu penting untuk menyelesaikan masalah tuntutan yang dihadapi oleh pelajar-pelajar golongan B40. Duduk dahulu, YB Zati. Seterusnya, Tuan Yang di-Pertua, berdasarkan Akta Pendidikan 1996 yang bertujuan untuk memantapkan sistem pendidikan kebangsaan sejajar dengan cita-cita Malaysia ini, maka dana-dana ini disalurkan oleh 4 pemegang taruh ini untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh mereka. Tuan Yang di-Pertua, selesai membidas pihak kerajaan pembangkang, saya bentangkan hujah pihak kerajaan. Sebelum itu satu. Yang berhormat, penting memang penting. Tapi isunya selesai tak? Menyelesaikan tak isu keciciran? Sila jawab. Yang berhormat, kita telah katakan seawal perdebatan, solusi itu apabila kita berjaya menyelesaikan masalah utama, iaitu masalah ketidakhadiran pelajar ke sekolah. Kita selesaikan, maka benarlah tuntutan usul kita pada hari ini tidak pernah ditolak oleh Ketua Pembangkang. Mereka bersetuju untuk bercerita tentang keciciran kehadiran pelajar. Tuan Yang di-Pertua, mohon izin untuk membentangkan hujah saya. Duduk dahulu yang berhormat, kota sudah habis. Tuan Yang di-Pertua, hujah saya, ruang belajar kondusif, peranti pembelajaran interaktif, kehadiran murid proaktif. Pertama, saya akan tunjukkan bagaimana dana yang telah diberikan oleh badan-badan berkanun ini semua mampu untuk mewujudkan keadaan pembelajaran yang kondusif di sekolah. Pelajar B40, keadaan rumahnya kecil, hanya 900 meter persegi yang didiami oleh 6 hingga 8, 10 orang ahli keluarga. Tidak ada tempat pembelajaran yang kondusif. Bagaimana dana ini boleh mengatasi? Maka pihak sekolah menerima dana dan membina, melengkapkan kelengkapan bilik darjah di sekolah dengan keadaan yang lebih kondusif. Bagaimana mereka bersemangat dengan keadaan yang kondusif ini untuk datang sekolah dan belajar, Tuan Yang di-Pertua. Buktinya, menurut Institut Hal Ehwal Ekonomi Demokrasi Malaysia pada tahun 2017, 60% pelajar di 40 yang tercicir. Tetapi dengan dana yang telah disumbangkan oleh pihak kerajaan ini, maka sebanyak 21.6 juta telah berjaya mengatasi keadaan sekolah daif ini dan telah membina pusat-pusat pembelajaran dan bilik darjah yang lebih kondusif. Akhirnya, masalah keciciran pelajar berjaya dikurangkan. Keduanya, Tuan Yang di-Pertua, apabila kita melihat kepada program plan primary literasi dan numerasi yang telah pun diperkenalkan pada tahun 2020, keadaan pembelajaran yang kondusif, akhirnya menarik pelajar ini datang ke sekolah. Bukti yang ketiga, dalam plan YES, Yayasan YTL dan YES telah pun memberikan telefon SIM card 40 gig percuma kepada pelajar-pelajar golongan B40. Kesannya mereka teruja untuk datang ke sekolah kerana hanya di sekolah saja mereka mampu untuk menggunakan kemudahan telekomunikasi ini dengan baik. Maknanya, Tuan Yang di-Pertua,
dengan dana-dana yang telah diberikan oleh pihak kerajaan. Kami yakin dan percaya usaha ini adalah untuk mengangkat martabat dan proses pembelajaran pelajar-pelajar golongan B40. Kita baca usul dengan betul, dana pendidikan murid miskin, solusi menangani keciciran pendidikan. Mohon mencadang. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Kedua dari Perwakilan Kerajaan. Kini Dewan mempersilakan pembangkang kedua Yang Berhormat Siti Habibah binti Judin untuk menyampaikan hujah-hujah. Dipersilakan Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang Dipertua Delegasi Kerajaan Proksi Pembangkang. Seterusnya hadirin hadirat yang bersidang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bersidang kesemuanya. Tuan Yang Dipertua Dewan, usul tetap sama. Dana pendidikan murid miskin, solusi menangani keciciran pendidikan. Di Perwakilan Pembangkang, kami tetap yakin dan percaya betapa dana pendidikan murid miskin bukan solusi menangani keciciran pendidikan atas rasional ketidakupayaan dana pendidikan menangani keciciran pendidikan. Tuan Yang Dipertua Dewan, hari ini usul berkehendakkan kita untuk mengkaji tentang isu keciciran murid pada hari ini. YB Fadlina Siddiq sendiri mengakui bahawa keciciran murid miskin, keciciran murid akan menjadi satu keutamaan dalam teras Kementerian Pendidikan Malaysia. Maka itu, untuk melihat masalah isu keciciran murid ini, kita perlu melihat isu ini dengan lebih besar. Bukan sahaja murid miskin yang tidak hadir ke sekolah, murid luar bandar, murid orang asli, ramai murid yang tidak hadir ke sekolah. Isu ini perlu ditangani dengan lebih menyeluruh, selaras dengan hasrat Kementerian Pendidikan yang tidak mahu sesiapa juga tertinggal dalam arus pendidikan negara. Maka Tuan Yang Dipertua Dewan, pembuktian mudah di Perwakilan Kerajaan. Hari ini mereka ceritakan, asal sahaja kita berikan dana, kita berikan duit, masalah kehadiran selesai. Pertama, pernah ataupun tidak di Perwakilan Kerajaan menunjukkan perkaitan apabila sahaja dana diberikan, murid miskin ini datang ke sekolah. Kerana kita tahu ketirisan dana, penggunaan dana yang tidak efektif ini juga menyebabkan masalah ketidakhadiran. Kita lihat bagaimanakah hari ini RMP telah lama diberikan kepada murid miskin. Ini juga pemberian dana, kita berikan bantuan awal persekolahan dan sebagainya. Tetapi masalah berkaitan dengan keciciran masih lagi berlaku. Menunjukkan sekalipun kita berikan duit, kita berikan bantuan kewangan, masalah terus berlaku. Maka kita perlu berpijak pada dunia realiti. Apakah sebenarnya punca kepada permasalahan ini dan apakah solusi kepada permasalahan? Silakan. Yang Berhormat, maknanya kita perlu tunjukkan ke pihak kerajaan ini tunjukkan kalau ada RMT, maka masalah itu terus selesai, murid semua terus bernutrisi. Itu yang perlu ditunjukkan oleh perwakilan kerajaan. Kerana anda yang mencadangkan usul bahawa dasar pendidikan murid miskin solusi menangani keciciran pendidikan. Sebab itu kami katakan, sekalipun pemberian dana ini sudah lama dilakukan sejak zaman pemerintahan terdahulu, pelbagai dana kita suntik. Kemudian apa hasilnya? Masalah keciciran masih lagi berlaku. Perlu untuk kita akui, dana pendidikan telah lama kita tambah, kita berikan peruntukan kepada murid miskin. Masalah tetap berlaku, tuan-tuan dan puan-puan. Kita perlu untuk mengakui realiti ini. Seterusnya, saya tunjukkan kepada anda bagaimana untuk mengatasi sesuatu masalah, kajian kepada punca masalah perlu untuk dilakukan. Dalam isu keciciran pendidikan, kita lihat, kami berlawan secara bersemuka. Saya akan tunjukkan kepada anda, sekalipun berlaku masalah terhadap murid miskin, punca mereka tidak hadir ke sekolah bukan sebab masalah kewangan, tetapi masalah lain. Dalam pengujahan saya tunjukkan sikap penentu pendidikan maju. Punca keciciran pendidikan akibat daripada sikap dan penerimaan. Isu keciciran bukan hanya dihadapi oleh murid-murid yang mereka sebutkan, tetapi keciciran murid bandar dan luar bandar, termasuk orang asli. Dalam isu masalah keciciran bandar, keciciran murid bandar, hampir 100,000
murid cicir setiap tahun, kata Ketua Pegawai Eksekutif untuk Malaysia. Puncanya kerana apa? Kerana sikap murid yang terpengaruh dengan kesan negatif dan kesedaran murid serta ibu bapa yang rendah terhadap kepentingan pendidikan. Apakah akibatnya? Menurut YB Fadlina Siddiq, berlaku kesenjangan pendidikan. Keciciran pendidikan ini menyebabkan hasrat untuk melahirkan karamah insaniah, pelapis generasi masa hadapan, anak baik lagi cerdik terbantut. Kerana apa? Isu keciciran ini menyebabkan ilmu tidak dapat disampaikan dengan efektif. Masalah sikap ini yang perlu ditangani untuk menyelesaikan isu. Apakah langkah yang diambil oleh kementerian? Bukan dengan memberikan dana. Sebaliknya, unit kaunseling Kementerian Pendidikan Malaysia turun padang untuk memberikan pendidikan berkaitan dengan kesedaran. Siri Jerayawara diaktifkan dan ini janji Menteri Pendidikan bahawa tiada siapa lagi yang akan ketinggalan. Kita akan memberikan kesedaran tentang kepentingan pendidikan agar keciciran bukan lagi menjadi satu permasalahan. Adakah dana pendidikan menyelesaikan masalah ini? Tidak, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Kerana itu kami katakan dana pendidikan bukan solusi. Seterusnya, masalah keciciran murid orang asli. Mantan Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Seri Mahathir Khalid menyatakan lebih 10% anak orang asli di seluruh semenanjung Malaysia dikesan tercicir. Orang asli kaya ataupun tidak? Miskin. Mereka mempunyai masalah kewangan. Tetapi, adakah kita membiarkan mereka? Tidak. Sekian lama kita beri dana bantuan kewangan. Apa yang kita berikan? Kita berikan mereka pelbagai bantuan, pemberian wang saku, pakaian seragam, sarapan tengah hari murid orang asli dan keperluan diri. Semua ini dana pendidikan untuk orang asli. Dana pendidikan murid miskin yang mereka katakan. Tetapi isu keciciran murid orang asli masih lagi berlaku. Menunjukkan apa? Inilah satu petanda bahawa keupayaan kita memberikan pelbagai duit dan sebagainya tidak pun menyelesaikan kepada permasalahan. Kemudian kita lihat bagaimanakah di Kelantan dan Terengganu 41% murid orang asli masih lagi tercicir. Di Selangor dan Kuala Lumpur 27%. Di Negeri Sembilan dan Melaka 22%. Dan di Pahang sahaja 19% murid orang asli tercicir. Sekalipun pelbagai bantuan telah diberikan. Contohnya, wang saku murid orang asli ditambah daripada ringgit Malaysia 2 kepada 4 ringgit. Tetapi masalah keciciran tetap berlaku. Seterusnya, saya perlihatkan kepada anda, punca keciciran ini bukan sebab duit. Kita telah memberikan duit kepada mereka sejak sekian lama. Tetapi masalah terus berlaku. Perkara ini diakui oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dalam delegasi pentadbiran pendidikan yang baru ini. Kita tidak mahu lagi ada orang yang tercicir, termasuk golongan rentan ini. Mereka perlu diselamatkan, dibawa bersama-sama dalam arus pendidikan. Sekiranya kita terus memanjakan dengan memberikan pelbagai bantuan dana kewangan, adakah masalah keciciran berjaya kita selesaikan? Tidak berjaya. Kerana itu dalam gelombang pembangunan pendidikan Malaysia, kita memperkukuhkan program untuk kumpulan berkeperluan khas, termasuklah orang asli dan pribumi. Apakah langkah yang diambil setelah mengetahui bahawa pemberian dana tidak berhasil? Kita lakukan siri jelajah oleh KPM dan seterusnya menjalankan kerjasama kementerian bersama Jabatan Kemajuan Orang Asli seperti yang dikatakan dalam bicara bernama TV. Apakah hasilnya? Kita memberikan kesedaran kepada masyarakat orang asli betapa pentingnya pendidikan. Mereka tidak akan dipinggirkan demi merapatkan kesenjangan. Untuk mengelakkan kesenjangan pendidikan, pemberian dana bukan jalan penyelesaian. Kalaulah kita memberikan jalan penyelesaian yang salah, kita bukan saja tidak menyelesaikan masalah, malah kita juga menempa rantaian permasalahan lainnya. Saya mohon usul ini ditolak sebulat suara. Mohon untuk terus membangkang. Dewan merakamkan ucapan terima kasih atas ucapan perwakilan kerajaan pembangkang sebentar tadi. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, Dewan mempersilakan Yang Berhormat Menteri Ketiga untuk meneruskan sesi perbahasan pada hari ini. Dipersilakan Yang Berhormat Sharon anak lelaki Logan Nathan. Demi masa depan pendidikan negara, kami di meja perwakilan kerajaan hari ini menggagaskan satu usul yang baik.
Dana pendidikan murid miskin, solusi menangani keciciran pendidikan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, Barisan Perwakilan Kerajaan, Proksi Pembangkang serta sidang hadirin yang dikasihi sekalian. Selaku yang ketiga di meja perwakilan kerajaan hari ini, saya akan buat 3 gerak kerja yang utama. Yang pertama, saya akan menjawab terlebih dahulu pertikaian-pertikaian terbesar di meja perwakilan pembangkang. Yang kedua, saya akan menganalisis, semak dan imbang terlebih dahulu apakah sebenarnya konsep ataupun asas bawahan di meja perwakilan pembangkang, dan seterusnya menganalisis hujah-hujah pincang di meja perwakilan pembangkang, dan akhirnya akan membuat rangkuman kenapa meja perwakilan pembangkang hari ini tidak sama sekali relevan di perbahasan hari ini. Baik, selaku yang ketiga kita akan lihat terlebih dahulu apakah pembawaan terbesar di meja, apakah masalah terbesar di meja perwakilan pembangkang hari ini. Saya kira rangkuman kes di meja perwakilan pembangkang tidak bertembung terus di meja perwakilan kerajaan. Sebab apa yang berhormat, rasional perdebatan kami adalah kami melihat kepada kapasiti dana pendidikan murid miskin yang akhirnya akan menjadi solusi menangani keciciran pendidikan. Kami telah tampilkan dengan 2 hujah yang bernas. Bagaimana malnutrisi diperkasa, kehadiran murid berjaya. Dan yang kedua, ruang belajar kondusif, peranti pembelajaran interaktif, kehadiran murid proaktif. Di sini kami tampilkan bagaimana matlamat perdebatan pada hari ini kita mengangkat bagaimana kita boleh menangani kehadiran murid ini sebagai salah satu punca utama untuk kita mengatasi kesenjangan pendidikan yang kononnya ingin diperjuangkan oleh meja perwakilan pembangkang. Ayo kita lihat analisis mereka. Mereka hari ini menjawab kepada kita dengan ketidakupayaan. Dana murid miskin yang akhirnya tidak dapat menjadi solusi kepada menangani keciciran. Yang berhormat, kita lihat dalam hujah ini sebenarnya berlaku konflik di antara yang pertama dan juga yang kedua. Sebab itu saya kira ibarat tangan kanan berjabat, tangan kiri bergenggam belati. Yang kedua dan juga yang pertama tidak ada satu korelasi yang baik. Yang pertama tadi bangun ingin memperjuangkan tentang kesenjangan pendidikan. Tiba-tiba yang kedua pula bersetuju pula dengan kami dengan infrastruktur ini apabila kita dapat selesaikan masalah ini melalui penyaluran dana masalah murid miskin ini, kita dapat menangani keciciran pendidikan. Oleh itu kita tinggalkan meja perwakilan pembangkang, kita lihat analisis hujah di meja perwakilan pembangkang terlebih dahulu. Sebelum itu saya silakan satu. Apa masalahnya untuk kami membuat penambahbaikan kalau itu mampu untuk menyelesaikan permasalahan? Kes tetap bertembung. Yang berhormat, hari ini adalah masalah di meja perwakilan pembangkang. Sebab apa? Mereka sebenarnya tidak menjawab kepada tuntutan usul. Kalau anda ingin bertindak selaku pembangkang yang baik, tunjukkan kepada kita bagaimana dana pendidikan murid miskin ini sebenarnya tidak menjadi solusi, malah menjadi masalah kepada keciciran pendidikan. Itu tidak diceritakan sebaik-baik di meja perwakilan pembangkang. Sebab itu saya bidas hujah pertama di meja perwakilan pembangkang, infrastruktur kukuh, pendidikan ampuh. Katanya beliau dalam hujah ini bahawa yang berhormat Menteri Pendidikan menerangkan bagaimana masalah keciciran pendidikan ini antara masalah yang besar. Saya akui yang berhormat. Tetapi dalam penceritaan hujah, adakah kita lihat mereka menjelaskan bagaimana murid bukan miskin ini akhirnya akan membawa kepada penyaluran peruntukan yang lain. Kita juga lihat misalnya penyaluran yang berhormat. Walaupun begitu yang berhormat, kita lihat walaupun murid bukan miskin ini menjadi perjuangan di meja perwakilan pembangkang, kita tunjukkan bagaimana murid bukan miskin ataupun bukan B40 ini kita peruntukkan bahagian-bahagian ataupun dana-dana lain-lain seperti penyaluran beasiswa yang akhirnya menyelesaikan isu. Walaupun begitu, kita lihat di meja perwakilan pembangkang sebagai satu tuntutan yang adil. Dana pendidikan murid miskin ini, kita lihat bagaimana ia menjadi solusi kepada murid miskin ini. Saya kira tuntutan yang tidak adil untuk kita gunakan dana pendidikan murid miskin ini kepada murid bukan miskin. Jadi saya kira hujah pertama di meja perwakilan pembangkang tidak boleh diangkat di meja perwakilan perbahasan hari ini. Kita lihat kepada hujah kedua yang berbicara mengenai sikap murid. Saya cukup sedih dan kecewa dengan hujah tersebut. Sebab itu juga ada satu keadaan yang tidak
tidak boleh kita perdebatkan dengan baik. Sebab apa kita lihat yang berhormat? Dalam kita menganalisis dana pendidikan murid miskin ini, kita perlu bertindak secara rasional. Kita lihat kepada kajian kes yang dilakukan oleh Nick Nur Aziza Nick Halman bertajuk Keciciran Pendidikan di Peringkat Sekolah Rendah dalam karangan murid orang asli Hulu Terengganu yang dikeluarkan dalam prosiding seminar Majlis Dekan Pendidikan. Analisis ini menunjukkan bagaimana dana pendidikan murid miskin ini akhirnya menjadi solusi menangani keciciran pendidikan. Saya juga akan menunjukkan analisis bagaimana 35% masalah dapat diselesaikan melalui penyaluran dana pendidikan murid miskin ini. Kita juga lihat dalam penceritaan hujah beliau menerangkan bagaimana unit kaunseling sendiri turun padang dan kita lihat bagaimana tidak ada sesiapa yang ketinggalan. Yang berhormat, kami tidak menafikan. Walaupun begitu, dalam perdebatan kita pada hari ini, kita ingin menilai bagaimana dana pendidikan murid miskin ini menjadi ataupun tidak solusi menangani keciciran pendidikan. Jadi dalam penganalisisan hujah tersebut kita lihat bahawa berlaku sedikit peninggalan di mana mereka sebenarnya tidak tunjukkan kepada kita penceritaan bagaimana sebenarnya unit kaunseling yang ini akhirnya akan menangani keciciran pendidikan. Sungguh pun begitu, mereka juga tidak menunjukkan perkaitan bagaimana ia berkait dengan dana pendidikan murid miskin menyebabkan hujah kedua di meja perwakilan pembangkang juga tidak boleh kita terima sebulat suara di meja perwakilan pembangkang. Sebelum itu saya silakan yang tampan. Apakah tahap kewangan orang asli pada masa kini? Dan kalau kita beri saluran dana, masalah selesai. Tunjukkan bagaimana perkara itu berlaku. Yang berhormat, saya akan berikan satu contoh modal relatif. Kita lihat negara Trinidad and Tobago yang juga berkongsi hari kemerdekaan yang sama. Apabila mereka menyalurkan bantuan sebanyak 450 US bilion kepada negara tersebut melalui sistem pendidikan mereka, mereka sebenarnya dapat menyelesaikan isu berkenaan dengan keciciran pendidikan. Jadi ini kita boleh angkat sebagai satu modal relatif di mana kita boleh mengambil amalan terbaik daripada negara ini kepada negara kita. Sebab itu kita lihat bagaimana penceritaan hujah dalam hujah kami telah menceritakan bagaimana dengan mengatasi masalah malnutrisi ini kita sebenarnya boleh meningkatkan keupayaan murid menghadiri kelas. Apabila kita dapat meningkatkan kehadiran murid, begitulah caranya kita dapat merapatkan jurang ataupun kesenjangan dalam pendidikan yang akhirnya akan menangani keciciran pendidikan. Dalam hujah kedua juga kami tekankan apakah kepentingan ruang belajar kondusif ataupun infrastruktur seperti peranti pembelajaran ini yang akhirnya melalui penyaluran dana ini kepada murid miskin, kita akhirnya menarik minat mereka untuk menghadiri kelas. Yang berhormat, kita perlu sedar apabila kita tidak dapat mengatasi masalah kehadiran murid sendiri dalam fasah yang pertama, bagaimana kita boleh menyelesaikan isu keciciran pendidikan? Itu adalah persoalan terbesar di meja perwakilan kerajaan yang masih tidak terjawab di meja perwakilan pembangkang, menyebabkan usul pada hari ini harus diterima seisi Dewan. Saya mohon untuk terus mencadang. Sekian. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Ketiga. Warga Dewan sekalian, sesi perbahasan diteruskan dengan mempersilakan pembangkang ketiga untuk menyampaikan hujah-hujah perwakilan pembangkang. Dipersilakan Yang Berhormat Zati Nurdarina binti Roslan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, yang dihormati sahabat-sahabat lama Kabinet Kerajaan, rakan kesayangan pembangkang, hadirin warga persidangan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersidang kesemuanya. Tuan Yang di-Pertua, usul hari ini sebenarnya bukan usul cadangan, tapi ia adalah usul yang perlu kita jawab sama ada isu keciciran pendidikan ini untuk menyelesaikannya apa jawapannya? Adakah dana pendidikan murid miskin? Jawapan kami bukan. Tuan Yang di-Pertua, terus kepada pembidasan. Saya akan mulakan dengan gerak kerja pertama daripada keseluruhan konsep bawaan ketiga-tiga anak jantan daripada Johor di seberang sana. Sebenarnya Tuan Yang Pertua, bermulanya rentak pembawaan kerajaan dengan bangunnya Perdana Menteri dengan membawakan analogi masalah untuk mengatasi masalah kecantikan, kata beliau. Untuk mengatasi masalah kecantikan di wajah beliau menggunakan produk jerawat. Namun
Masalahnya sekarang, di wajah beliau bukan sekadar hanya ada jerawat, ada jeragat, ada kedutan, ada banyak masalah. Sebab itulah isu keciciran ini tidak boleh difokuskan kepada murid miskin sahaja. Ia perlu dibesarkan skop. Silalah berlawan secara anak jantan, wahai orang Johor. Tuan Yang di-Pertua, keduanya, mereka hanya fokus kepada murid miskin. Saya tanyakan dalam cerahan saya, isi laluan, buktikan murid miskin sahaja yang menyumbang kepada keciciran pendidikan. Gagal dijawab oleh mana-mana di seberang sana. Bagaimana Tuan Yang di-Pertua kita nak capai hasrat dalam ancakan pertama PPPM gelombang 1 tahun 2013 hingga 2015, iaitu menyediakan kesamarataan akses dalam menyelesaikan isu kesenjangan pendidikan jika hanya fokus kepada murid miskin, sedangkan isu keciciran murid adalah lebih luas. Contohnya, murid di bandar ada yang miskin, murid di luar bandar ada yang kaya. Walaupun berada di luar bandar, contohnya berada di mana-mana pedalaman, beliau memiliki banyak ladang-ladang dan kaya raya, tapi tidak mampu ke sekolah kerana masalah geografi. Memberikan dana bantuan sahaja tidak berjaya mengatasi masalah keciciran. Tuan Yang di-Pertua, selesai konsep pembawaan mereka, saya akan pergi analisa kepada penghujaan satu persatu di Kabinet Kerajaan. Sebelum itu silakan. Yang berhormat, yang pertama, Ketua Pembangkang telah menerima konsep kemiskinan multidimensi kepada B40. Jadi kenapa Yang Berhormat tak nak menerima lawan berdepan untuk menceritakan tentang keciciran pendidikan murid-murid B40? Ya, dana pendidikan murid miskin memanglah untuk B40. Isunya keciciran pendidikan. Adakah hanya kepada murid B40? Tidak. Berlaku juga murid-murid yang kaya tapi tidak mahu ke sekolah. Berlaku juga murid-murid yang berada di bandar tetapi terlalu asyik dengan gadget yang tidak mahu ke sekolah sehingga masalah kehadiran berlaku. Tuan Yang di-Pertua, hari ini sepatutnya mereka kena tunjukkan, berikan lambakan data bahawa beratus keciciran murid ini berlaku penurunan saban hari sehingga adanya petanda untuk mendapatkan menyelesaikan secara total isu keciciran murid. Namun tiada sebarang numerikal diberikan sepanjang perdebatan. Tuan Yang di-Pertua, kita lihat analisa kes Menteri Ketiga. Tuan Yang di-Pertua, beliau menyebut analisa 35% kata beliau dengan pemberian dana dapat menyelesaikan isu keciciran murid miskin. Namun bagaimana dengan lagi 65%? Kalau kita bandingkan secara relatif 35 dengan 65 pemberatannya lebih besar. Tuan Yang di-Pertua, kita lihat bagaimana kes pemberian penambahan wang saku murid orang asli. Berlaku penambahan, dana diberikan tanpa henti. Kita tidak pernah meminggirkan mereka. Namun kenapa masih tidak mahu ke sekolah? Kerana bukan isu kewangan itu, kerana tak ada jalan raya, dibatasi dengan sungai, tak mampu ke sekolah. Saya bawakan contoh Tuan Yang di-Pertua. Baru-baru ini saya ke Pulau Mabul. Di Pulau Mabul, sedar atau tidak, hanya ada satu sahaja sekolah rendah, iaitu SK Pulau Mabul. Saya tanya pada penduduk, bagaimana dengan yang selepas 12 tahun tidak ke sekolah kerana sekolah menengah berada di Sempurna. Perjalanan daripada Mabul ke Sempurna memakan masa 40 hingga 50 minit. Kalau kita hanya beri bantuan dana pendidikan murid miskin, selesai tak isu pengangkutan ini? Tidak. Maka jawapannya bukan solusi keciciran murid. Silakan. Yang Berhormat, apa fokus pihak pembangkang? Adakah sikap, geografi ataupun infrastruktur? Kerana perkara ini tidak diterangkan oleh adik Ketua Pembangkang. Fokus kami menyelesaikan isu keciciran murid. Ya, solusi atau tidak? Kami jawab tidak. Tuan Yang di-Pertua, saya tahu Tuan Yang di-Pertua, sepanjang perdebatan kerajaan tidak berani untuk mengutarakan sebarang numerikal untuk menunjukkan berlakunya peratusan penurunan kepada kes-kes keciciran kehadiran murid ini, Tuan Yang di-Pertua, kerana perkara ini realitinya masih lagi membimbangkan sehingga Tuan Yang di-Pertua, dalam 7 draft
tugas utama KPM menggariskan kita perlu fokus kepada isu keciciran murid. Tuan Yang di-Pertua, kita lihat kepada menteri kedua. Masalah utama, menteri kedua lah punca kabinet kerajaan runtuh. Di sana terdapat banyak kebobrokan. Pertama, kita lihat dana-dana disalurkan, kata beliau. Sekolah daif, kata beliau. B40, rumah kecil tidak kondusif, kata beliau. Saya rangkumkan bidasan. Persoalannya, apa dana untuk meluaskan ruang pembelajaran tidak dinyatakan. Kedua, sekolah daif, apa dana kepada sekolah daif tidak dinyatakan. Tuan Yang-di-Pertua, persoalannya dana-dana yang tidak dinyatakan ini kita tidak boleh untuk ambil enteng. Kerana dana ini persoalannya, adakah solusi ataupun tidak? Kami jawab, Tuan Yang-di-Pertua, isu sekolah daif. Di Sabah, 589 sekolah daif. Di Sarawak, 415 sekolah terlalu daif. 371 sekolah tiada bekalan elektrik dan bergantung sepenuhnya kepada set jana kuasa elektrik. Kalau kita berikan sahaja dana bantuan pendidikan berunsurkan kewangan, selesaikah isu masalah elektrik ini? Sedangkan isu ini diambil berat oleh YB Fadilan Siddiq. Kata beliau, untuk mengatasi masalah infrastruktur, kita perlu melaksanakan usaha sama dengan kementerian lain, rentas kementerian, kata beliau. Tuan Yang di-Pertua, isu pelan, yes, memberikan peranti kepada murid B40. Pertama, adakah isu keciciran selesai? Tidak. Malah makin meningkat. Kita berikan peranti, murid bukan mahu ke sekolah, malah terlalu asyik berada di rumah melayari internet. Kedua, adakah pemberian peranti ini secara menyeluruh? Dan adakah ia benar-benar mampu diberikan kepada semua murid untuk mengatasi isu keciciran? Tidak berjaya ditunjukkan. Tuan Yang di-Pertua, masalah bermula apabila bangunnya Perdana Menteri. Isi yang beliau bawa hanyalah isu RMT, makanan tambahan. Namun Tuan Yang-di-Pertua, soalannya hanya sekolah rendah saja yang mendapat RMT. Kalau di sekolah menengah, tiada. Adakah di sekolah menengah murid sudah bermalnutrisi? Tidak dijawab. Dan isu ini Tuan Yang-di-Pertua, segala dana yang mereka lambakkan tidak berjaya menjawab kepada solusi yang kita mahukan dalam Dewan Pendapatan pada hari ini. Dana pendidikan, dana bantuan, dana pendidikan murid miskin, solusi atau tidak kepada keciciran murid? Jawapan kami, tidak. Kerana banyak lagi solusi lain yang telah kita lambakkan dalam Dewan Perdebatan. Mohon untuk terus membangkang. Terima kasih Yang Berhormat Pembangkang ketiga. Sidang Dewan yang dihormati, demikianlah tadi hujah-hujah daripada kedua-dua pihak kerajaan dan pembangkang. Kini ayuh kita beralih ke sesi bahas terbuka. Untuk sesi ini, pembahas keempat daripada pihak kerajaan dan pembangkang perlu memilih seorang juri untuk menerima soalan spontan. Baiklah, kita mulakan sesi bahas terbuka dengan pihak kerajaan terlebih dahulu. Dipersilakan Menteri Keempat untuk memilih dan menerima soalan daripada mana-mana juri, iaitu sama ada ketua juri, juri 2, 3, 4 atau 5. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Disebabkan hari ini ialah persidangan kedua, saya memilih juri kedua. Baiklah, dipersilakan juri kedua untuk memberikan soalan. Soalan akan diulang sebanyak 2 kali sahaja. Dipersilakan. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan YDP. Baik, soalan untuk pihak kerajaan. Pemberian dana pendidikan ibarat melepaskan batuk di tangga. Saya ulang. Pemberian dana pendidikan ibarat melepaskan batuk di tangga. Mohon respon. Baiklah, Yang Berhormat Menteri Keempat, anda diberikan masa 1 minit sebagai persediaan. 1 minit bermula sekarang. Baiklah Yang Berhormat, masa 1 minit yang diberikan sudah tamat.
Dengan ini, Dewan mempersilakan Menteri keempat Yang Berhormat Muhammad Faisal bin Muhammad Saleh untuk menjawab soalan spontan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Teja berduduk simpuh, bunga di karang bersama Tuan Teja. Harimau JDT tak pernah tunduk, sedia menerkam sesiapa saja. Tuan Yang di-Pertua, soalan diberikan ialah pemberian dana pendidikan ibarat melepaskan batuk di tangga. Kami tidak bersetuju. Kerana apa, Tuan Yang di-Pertua? Pertamanya, dana-dana yang diberikan terhadap sekolah-sekolah daif telah pun dibaik pulih. Daripada 112 sekolah daif, pada hari ini telah cuma ada 11 sekolah daif dan yang masih berada di skala 7. Dana diturunkan sebanyak 1.26 bilion bagi menyelesaikan isu ini sehingga tahun 2025. Keduanya, Tuan Yang di-Pertua, dana-dana ini bukan sahaja dari pihak kerajaan. Dana pendidikan juga kita dapati daripada badan NGO ataupun badan-badan korporat. Contoh yang paling mudah, Tuan Yang di-Pertua, untuk menyelesaikan isu-isu pendigitalan internet di kawasan Sabah dan Sarawak. Pihak ASRO sendiri telah menyalurkan 2 program bagi membantu dan menyelesaikan isu ini. Pertamanya apa, Tuan Yang di-Pertua? Walk to Education. Kedua, kampus Astro at School yang digunakan melalui program Astro Kasih. Jadi persilakan Yang Berhormat. Yang Berhormat, di sekolah rendah ada 2.7 murid, di sekolah menengah 2.3 juta, 2.7 dan 2.3 juta, relatifnya 500,000. Adakah sebut ini murid miskin? Tuan Yang di-Pertua, soalan yang diberikan kepada saya adalah pemberian dana, belum berkaitan dengan murid miskin. Tunggu dulu Yang Berhormat. Terima kasih, duduk dulu. Kemudian, dana pendidikan yang diberikan juga daripada badan korporat kedua iaitu Petronas. Petronas sendiri telah memberikan bantuan sebanyak 1.3 juta kepada sekolah SK St. John di Sarawak untuk membantu menyelesaikan isu-isu 3 perkara. Pertama, pendidikan, keduanya kesejahteraan dan ketiganya pembangunan prasarana sekolah-sekolah di sana. Malah Petronas juga telah memberikan bantuan lebih daripada 100 sekolah untuk membantu menyelesaikan isu yang berkaitan dengan prasarana dan pendidikan di Borneo, Tuan Yang di-Pertua. Justru, Tuan Yang di-Pertua, kita dapat melihat pada hari ini, walau apapun dana-dana datang daripada baik korporat, kerajaan negeri, kerajaan persekutuan maupun NGO telah digunapakai dengan baik bagi menyelesaikan isu apa? Isu pendidikan. Sama ada isu kemiskinan, kemiskinan malnutrisi, kemiskinan pembelajaran, kemiskinan ruang belajar atau peranti, ia diselesaikan dengan baik sekali. Jadi di mana rasionalnya untuk kita melihat adanya pemberian dana yang bagai melepaskan batuk di tangga? Kita gunakan terutamanya kepada anak-anak golongan B40 bagi menyelesaikan. Itu yang kami bawakan, bahawa tabung dana pendidikan miskin ini kita gunakan untuk menyelesaikan isu apa? Keciciran. Keciciran siapa? Golongan B40. Itu yang kami bawakan. Tidak difahami di pihak pihak pembangkang sebentar tadi. Justru itu, Tuan Yang di-Pertua, saya bermohon supaya pada hari ini Dewan menerima usul, bukan untuk kepentingan kami, tapi kepentingan B40 yang perlukan dana bagi mengubah nasib mereka dan keluarga mereka satu hari nanti. Mohon untuk terus mencadang. Baiklah Yang Berhormat, masa 1 minit yang diberikan sudah tamat. Dengan ini Dewan mempersilakan pembangkang keempat Yang Berhormat Dharman Prasad Anak Lelaki Karunakaran untuk menjawab soalan spontan. Dipersilakan. Terima kasih, Tuan Yang di-Pertua. Jika harimau JDT datang menerpa, gergasi merah kuning sedia beraksi.
rakan-rakan di perwakilan pembangkang, rakan-rakan di perwakilan kerajaan, hadirin yang dihormati sekalian, salam sejahtera, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Tentunya pemberian dana pendidikan harus dikaji semula. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana mengajukan soalan yang jawapan yang dah ada di tangan saya. Tuan Yang di-Pertua, di mana dana kerajaan tidak menyeluruh. Mengapa? Kerana ia tidak benar-benar sampai kepada kumpulan sasaran yang disebabkan. Kerana kita sekian kali kita menyebut berkaitan dengan golongan B40. Sekarang tiba masanya untuk kita tentukan siapakah dia kumpulan B40 yang sepatutnya. Kita telah melalui zaman PKP. Dalam zaman PKP, Datuk Seri Lim Chong Wei, bukan Lim Chong Wei, tak kena mengenal lah dengan Lee Chong Wei itu. Dia ni seorang datuk yang ada perniagaan, dia seorang usahawan. Walau bagaimanapun, menjelang PKP, dia telah menjadi miskin. Perniagaan dia tidak menjadi disebabkan tiada orang datang berkunjung ke kedai dia. Dan akhirnya dia jatuh daripada T20 ke M40 dan jatuh terguling kepada B40. Dan dia terpaksa diiktiraf sebagai seorang yang muflis dan menjadi golongan miskin. Adakah beliau kita nak nafikan? Selain daripada itu, Indeks Penilaian Kasar garis panduan kemiskinan 2019 menetapkan bahawa kategori kemiskinan tegar sebanyak RM1169, manakala kategori miskin disasarkan sebanyak RM2208. Hanya melihat indeks taraf hidup. Walau bagaimanapun secara global kita melihat UNESCO menyasarkan kita guna indeks kemiskinan multidimension, iaitu melihat taraf hidup, akses pendidikan dan akses kesihatan. Ini jelas membuktikan bahawa negara kita belum selari, belum menerima apa yang berlaku di peringkat global, dan ini merupakan satu perkara yang menjadikan kita keterbelakang. Silakan yang nombor 2. Adakah maksud yang berhormat dana pendidikan ni kita berikan kepada datuk yang dah jadi miskin? Datuk yang dah jadi miskin tu dah jadi miskin lah maksudnya. Dia dah jadi orang miskin, dia tak lagi datuk sebab dia diisiarkan muflis. Kita harus faham dengan perkara itu. Dia dahulunya kaya. Yang berhormat, ya. Yang berhormat, dana pendidikan diberikan kepada datuk yang miskin. Apa relevannya? Datuk dengan perkara ini saya rasa pihak kerajaan ni harus cakna dengan apa yang saya cakap. Datuk tu ketua keluarga, dia ada anak, maksudnya anak-anak dia harus kita berikan. Maknanya keluarga Datuk Lee Chong Wei itu harus kita berikan dana pendidikan kerana dia telah menjadi seorang yang miskin papa kedana, dan kita tidak harus memandang dengan perkara tersebut sahaja. Tuan Yang di-Pertua, maka hari ini saya jelas akan memperceritakan tentang perkara yang kita harus lakukan. Kita harus mengaji semula perkara ini memandangkan kita tidak serius dan kita tidak menjangka ataupun jangkaan pendapatan per kapita negara kita harus dikaji semula. Sebab apa? Miskin-miskin bandar, angkaan mereka telah meningkat. Selain daripada perkara itu, taraf hidup telah meningkat dan masyarakat yang hidup di bandar juga telah menjadi miskin. Dan seperti apa yang ditunjukkan oleh kakak-kakak saya di barisan pembangkang ini, ramai daripada mereka di area-area ataupun kawasan-kawasan kampung boleh diiktiraf sebagai orang kaya walaupun mereka duduk di luar bandar. Dan perkara ini harus kita utarakan dan kita utamakan, di mana perkara ini harus dikaji semula. Terima kasih. Demikianlah tadi hujah-hujah dan jawapan balas debat terbuka daripada kedua-dua pihak kerajaan dan pembangkang. Sekarang tibalah masanya untuk sesi penggulungan. Maka sekarang dipersilakan sekali lagi Yang Berhormat pembangkang keempat untuk menyampaikan hujah-hujah penggulungan. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Seorang guru yang tidak memikirkan masa depan anak muridnya tidak layak digelar sebagai guru. Itulah kata-kata Imam Al-Ghazali. Begitu juga bagi sebuah kerajaan yang harus menitik beratkan masa depan anak bangsanya.
rakan-rakan di barisan kerajaan, rakan-rakan di barisan pembangkang, hadirin yang dihormati sekalian, panel yang arif lagi bijaksana, bertemu sekali lagi kita di arena penggulungan. Tuan Yang di-Pertua, kami, pihak pembangkang yang cakna dengan keadaan semasa, telah menambah baik definisi pihak kerajaan dengan meminda. Kami juga telah mengemukakan premis dan rasional yang kukuh untuk mengatakan bahawa dana pendidikan murid miskin bukan solusi keciciran pendidikan. Kerana apa? Dengan rasionalnya, ketidakupayaan, ulang semula, ketidakupayaan dana pendidikan menangani keciciran pendidikan dengan bertunjangkan kepada dua aspek. Nombor pertama iaitu infrastruktur kukuh, murid ampuh, sikap penerimaan pententu pendidikan maju. Namun, Tuan Yang di-Pertua, hari ini kepincangan pihak kerajaan yang amat jelas. Berkata pepatah, akal labah-labah di gua buruk suka merukut apabila mereka memberikan pendirian yang tidak stabil dan yang picisan. Tuan Yang di-Pertua, kecelaluan ini jelas menerusi hujah-hujah yang diutarakan oleh pihak kerajaan. Bangkit Yang Perdana Menteri, beliau menyatakan bahawa malnutrisi diperkasa kehadiran murid berjaya. Makna ada, sebab murid-murid yang digelar sebagai B40 di sekolah rendah akan terus menjadi murid-murid yang miskin di sekolah menengah. Walhal bantuan program susu dan RMT hanya untuk sekolah rendah sahaja. Ini harus kita pertikaikan. Selain itu, bangkit yang kedua menyatakan bahawa B40 sahaja terbabit sebagai murid miskin. Kita harus faham murid-murid asli dan murid dan masyarakat umum yang telah beralih. Perkara ini saya rasa mereka tahu. Mereka telah beralih daripada golongan M40 ke B40 juga harus kita nyatakan, di mana kemiskinan juga wujud di bandar. Tidak semestinya orang yang mendapat gaji 6,000, 8,000 tidak boleh kita dibantu kerana mereka masih memerlukan bantuan. Okey, selain daripada itu, Menteri keempat, ini yang kita harus rotan ni. Kerana apa? Beliau mengatakan Trinidad dan Tobago, sebuah kerajaan ataupun negara kepulauan kecil yang terpencil di Pulau Caribbean ataupun area Australasia, harus kita contohi. Walau bagaimanapun, beliau sedarkah penduduk mereka hanya 100,000 lebih sahaja? Mana mungkin secupak tak segantang tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita dah 32 juta. Kita harus faham dengan perkara tersebut. Tuan Yang di-Pertua, terapung sama hanyut, terendang sama basah. Semestinya medan ini untuk kita berkongsi pendapat. Namun, terimalah hakikat bahawa ombaknya kedengaran, pasirnya tidak kelihatan. Timbang tara di antara pihak pembangkang dan kerajaan perlu disemai untuk kita buang yang keruh, ambil yang jernih. Bangun, Menteri Pembangkang pertama menyatakan berkaitan dengan infrastruktur. Dan yang kedua, bangkit dan menyatakan berkaitan dengan sikap penerimaan murid-murid di SK Bumbun Asli di Banting Selangor. Sekolah rendahnya SK Bumbun Asli. Mereka tidak hendak pergi ke sekolah SMK Pulau Keri. Kenapa? Kerana penerimaan, kerana masalah sosio-budaya. Maka kesimpulannya, ketidakupayaan dan pendidikan, menangani keciciran pendidikan dan perkara ini harus kita ketepikan dan hujah-hujah ini. Pada akhirnya, siapakah yang lebih menjawab ruh pendapatan? Kita harus cakna dengan perkara ini. Di perwakilan pembangkang, kami tunjukkan segala pembuktian bagi menyokong premis yang kami gagaskan. Sebaliknya, di perwakilan kerajaan, mereka langsung tidak berjaya mengangkat serta membuktikan usul yang mereka sendiri sepatutnya bawakan. Kita perlu berpijak di bumi yang nyata. Jangan nafikan segala yang terjadi. Masa depan anak bangsa boleh tergadai kemudian hari. Percayalah, dana pendidikan murid miskin bukan solusi keciciran. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Perwakilan Pembangkang. Seterusnya, Dewan akan meneruskan sesi penggulungan daripada pihak kerajaan dengan mempersilakan Yang Berhormat Menteri Keempat untuk menggulung hujah-hujah mereka. Dipersilakan Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi kita di arena yang lebih tenang. Arena pergulungan.
Tuan Yang di-Pertua, pada hari ini kita akan melihat sama ada usul diterima ataupun ditolak. Pertamanya, saya akan jelaskan pembawaan sebenar kami di meja kerajaan. Saya harap semua mendengar, cikgu nak ajar. Pertamanya, Tuan Yang di-Pertua, kami katakan dana pendidikan merupakan sumber keuangan ataupun dalam bentuk bukan keuangan yang diberikan oleh siapa? Diberikan oleh pemegang taruh seperti kerajaan pusat, kerajaan negeri, NGO, ahli korporat. Nak beri kepada siapa pula? Bagi kepada sekolah. Untuk apa? Untuk solusi menangani. Solusi menangani apa? Keciciran murid. Siapa murid? B40. Jadi macam mana nak cari solusi? Kami katakan menyelesaikan isu kehadiran murid. Saya rasa semua jelas, tidak ada satu pun yang berserabut di situ. Kami katakan rasional, kami katakan bahawa dana pendidikan murid miskin solusi menangani keciciran pendidikan kerana melihat kepada kapasiti dana pendidikan murid yang miskin yang menjadikan solusi menangani keciciran pendidikan. Kami tunjukkan bukti-bukti. Pertamanya melalui malnutrisi diperkasa, kehadiran murid berjaya melalui rancangan makanan tambahan. Apabila kita beri makanan kepada murid, murid datang. Apabila murid datang, selesai atau tidak masalah keciciran? Selesai. Jadi apa masalahnya? Keduanya, Tuan Yang di-Pertua, kami katakan ruang belajar kondusif, peranti pembelajaran interaktif dan kehadiran murid proaktif. Kita berikan peranti daripada YTL. Kita bantu menyelesaikan masalah sekolah daif. Murid datang kerana mahu main peranti di sekolah, belajar menggunakan peranti. Jadi selesai masalah ketidakhadiran murid, selesai. Justru keciciran dapat diselesaikan dengan dana pendidikan murid. Saya harap semuanya jelas, Tuan Yang di-Pertua. Kita lihat masalah di meja pihak pembangkang. Pertamanya, masalah bermula apabila bangkitnya siapa? Ketua Pembangkang. Beliau katakan, kami terima konsep ini dibawa oleh kerajaan. Jadi, bila secara umumnya mereka menerima apa yang saya katakan sebentar tadi, mereka harus bawa. Untuk apa? Untuk bersemuka. Pertama, mereka asyik menyebut tentang dana murid miskin ini kepada semua murid. Kami katakan, murid miskin ini siapa? B40. Wajarkah saya menggunakan duit B40 orang miskin untuk membeli minyak wangi sikit? Tak wajar. Jadi kita gunakan dana yang sepatutnya untuk bantu masalah keciciran murid melalui kehadiran murid ke sekolah menggunakan dana pendidikan, Tuan Yang di-Pertua. Kemudian mereka katakan infrastruktur. Apa masalahnya infrastruktur? Infrastruktur ada dana tersendiri. Kenapa mesti nak guna dana pendidikan murid miskin? Dalam bajet 2023, 2.3 juta telah diperuntukkan untuk bantu pulih infrastruktur di sekolah. Kemudian mereka katakan sikap. Tuan Yang di-Pertua, sikap tidak boleh diukur. Semua orang melihat saya pada hari ini kacak bergaya. Tapi adakah saya seorang yang baik? Ada siapa yang dapat memberikan kayu ukur saya adalah seorang yang baik? Tidak ada. Jadi tertolak hujah di sana. Dan yang paling saya sedih yang berhormat, apabila mereka katakan orang asli tidak hadir ke sekolah. Saya mempunyai data daripada laporan numerasi dan literasi bahawa murid orang asli cicir pada tahun 2020 35,640, tetapi pada tahun 2021 sebanyak 26,558, turun, Tuan Yang di-Pertua. Jangan salahkan orang asli kalau anda ingin menutup sisi-sisi gelap hujah anda. Tuan Yang di-Pertua, jadi secara rangkuman kesnya, kami katakan bahawa wujud penurunan murid tidak hadir ke sekolah 2019 18.98%, 2021 9.79%. Saya harap usul pada hari ini kita terima dengan sebulat suara. Mohon untuk terus mencadang. Terima kasih yang berhormat. Demikianlah berakhirnya sesi perbahasan pada peringkat saringan kali ini. Dewan akan ditangguhkan sebentar untuk memberi laluan kepada para juri bersidang bagi menentukan keputusan. Pembahas dan semua hadirin dimohon untuk meninggalkan Dewan. Warga Dewan yang dimuliakan, selamat kembali ke persidangan kita pada petang ini. Kini dipersilakan
ketua juri untuk menyampaikan ulasan tentang perbahasan sebentar tadi dan seterusnya mengumumkan keputusan perbahasan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam sejahtera buat kedua pasukan dari negeri Johor dan Selangor. Pada kesempatan ini, saya bersama dengan rakan-rakan juri mengucapkan tahniah kepada kedua-dua pasukan kerana telah dapat menyampaikan hujah dan bidasan yang sangat baik pada petang ini. Dan pada kesempatan ini saya tidak malah bercakap panjang. Ada dua perkara sahaja. Yang pertama, berkaitan dengan isi, kami sebuah suara lah bersepakat tentang isi yang dikemukakan pada petang ini bagi kedua-dua pasukan sangat baik dan boleh tambah terbaik lagi pada pertandingan berikutnya. Terutamanya dari segi isi yang dikemukakan, kami berpendapat perlu ada kolerasi. Maksudnya isi tersebut perlu lebih jelas dari segi pemberian data yang lebih tepat dan juga dari segi contoh juga yang lebih relevan supaya menjadikan hujah atau bidasan itu lebih kukuh dan padu. Itu sahaja. Dan dengan ini sebelum saya mengumumkan keputusan, sekali lagi kami juga mengucapkan tahniah dan berharap dapat menerima keputusan ini dengan terbuka. Ya. Sebagaimana yang tertera dalam kertas ini, sebaca sajalah ya, sebab skrip dah disediakan. Terima kasih kepada Yang di-Pertua Dewan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada ahli-ahli yang berhormat dan sekalian dewan yang dimuliakan. Terlebih dahulu, saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua pembahas yang telah selesai membahaskan usul masing-masing dengan jayanya pada sidang 4 kali ini. Sebelum pihak juri mengumumkan pemenang dan pembahas terbaik, setelah saya ulaskan sebentar tadi, ya, seterusnya inilah saat yang ditunggu-tunggukan, ya. Diharap semua berlapang dada lah walaupun hari petang kita sempat mengah ni. Itu keputusan pertandingan antara pasukan Johor dan pasukan Selangor seperti berikut. Juri sengit 3-2, margin 2.33 dan usul diterima. Pembahas terbaik bagi sidang ini milik Siti Habibah dari pasukan Selangor. Tahniah ucapkan. Seterusnya saya menyerahkan kembali perbahasan pada sidang ini kepada Yang di-Pertua Dewan. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Ketua Juri atas ulasan sebentar tadi. Ahli-ahli yang berhormat, Dewan dengan ini ditangguhkan pada jam 5.58 petang. Sekian, terima kasih. Warga Dewan yang dimuliakan, demikianlah tadi keputusan yang telah diumumkan. Tahniah diucapkan kepada pasukan yang menang. Kepada pasukan yang kurang bernasib baik, pertandingan masih belum berakhir kerana tuan-tuan akan bersedia untuk bertemu pasukan seterusnya. Untuk itu, persidangan ditangguhkan sementara. Sekian, terima kasih.